Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat malam. Terima kasih kepada anda yang join kelas design t-shirt hari ini. Untuk teruskan kita punya kelas kita, topik kita hari ini adalah jenis design untuk cetakan t-shirt. So, ini saya nak buat penerangan terutama bagi yang newbie, bagi yang baru mencuburi untuk nak buat design ni. Saya nak bagi gambaran yang mudah kepada anda, okay, tentang jenis design ni. Okay, untuk nak print t-shirt ni. Bahasa mudahnya, ada dua je lah jenis design. Okay. Biasanya untuk yang newbie, isu dia adalah apakah size design yang sesuai. Okay. Kita nak buat design t-shirt ni, design yang macam mana yang sesuai. Okay. Supaya anda tak adalah hilang arah, tak ada direction nak buat design size macam mana apa semua. Okay. So, saya bagikan information, ada dua je lah kategori untuk design cetakan ni. Alright. Satu design yang tidak penuh, satu lagi design yang penuh. Okey, nanti saya akan terangkan lebih detail. Okey, design tidak penuh ni, okey, biasanya kita buat design untuk cetakan ataupun buat design untuk printing jenis DTF, DTG, silk screen ataupun heat press. Okey, normally inilah yang banyak diguna pakai lah. So inilah dia. Saiz yang tidak penuh biasa kita akan gunakan. Okay. Untuk saiz design pada jenis cetakan DTF, DTG, silk screen, heat press ni, mudah je. Kita menggunakan saiz sama ada A4, A3 ataupun A2. Itulah dia punya setting saiz design. Okay. So macam dah tahu kan, dalam AI, saya dah ajarkan macam mana nak buat new document setup size A4 ke, A3 ke, A2 ke, okay. Berapa size sentimeter dalam AI tu pun ada masa kita nak setting, okay. Ataupun you boleh Google juga size A4 berapa cm, okay. Size A3 berapa cm, size A2 berapa cm, okay. Dalam AI pun dah ada, okay. So maksudnya kalau kita nak start buat design, kita nak terus setting dia punya dokumen, kita buka lah dekat AI tu, okay. Contoh, you pergi dekat file, pergi dekat new. Okay. Saya klik new ni. Ini saya demo ni. So dia ada D4. Kalau you nak tengok size, you pergi dekat ada bahagian print ni. Okay. Kalau yang AI, sisi yang baru dia ada dekat atas ni. Kalau yang lama mungkin, you kena carilah ada. Tapi dekat dalam dia punya interface ni mungkin bertukar lah, itu je. Alright. So katakan saya klik dekat print ni. So dekat sini ada A4, ada size A3 So kalau size A4 ni dia double A5 lah. Kalau size A3 dia double A4, kalau size A2 senang je, dia double A3 Ini dalam mm, you boleh tukar lah cm ke ni, you boleh tukar lah, ni milimeter, you boleh tukar dalam cm lah Kalau nak tukar dalam cm, saya tukar sentimeter Okay, kalau dah, you boleh tekan klik OK. Tekan saya ambil size A3. Okay. Saya klik A3. You boleh masuk juga size direct je. Kalau tahu dia punya berapa ukuran dia A3 tu, cm tu. Okay, saya klik create. Dan tulis tu 297 kali 42 mm. Kalau cm-nya 29.7 lah. Kali 42 cm. Saya klik button create ni. So boleh pilih melintang atau menegak. Biasanya kita akan buat menegak lah. So inilah dia paparan size untuk A3 tadi. Dekat cara nak buka dokumen setup tu lah. Ini saya ada explain dalam cara guna Adobe Illustrator. Okay, so ini berkenaan dengan design tidak penuh. Okay, biasanya untuk cetakan DTF, DTG, silk screen ataupun press, dan template yang kita guna pakai adalah biasanya adalah size A4, A3 dan juga A2. Okay, so anda buat design dalam size ni je. Tak payah pening kepala. Okay, so tahu sekarang ni kalau untuk design yang tidak penuh dekat untuk
printing apa, jenis apa. Okey, untuk cetakan jenis apa. Okey, seterusnya design. Design penuh ni adalah biasanya digunakan pakai untuk cetakan full sublimation. Full sublimation ni yang biasanya printing full dekat baju tu macam baju-baju jersey tu, yang banyak print satu the whole body tu. Okey, tu biasanya full sublimation lah tu. Itu design penuh lah. Okey. So itu menggunakan template yang memang diberikan oleh kilang printing. Kita kena follow dia punya template printing dia. Okey. Saya ada bagi juga dekat you all yang sublimation punya template tu kalau supplier tu diorang boleh accept dia. Kadang-kadang biasanya supplier ni nak pakai diorang punya template. So kita kena dapatkan daripada diorang punya template lah. Okey. Template untuk full sublimation tu. So nanti kita akan kena masukkan design dalam tu lah. Okey. Template sublimation ni juga dikenali, ada juga dipanggil polar design. Kalau tukang jahit biasa dia panggil polar lah. Alright. Okay, so bahasa mudahnya dua ni je. Okay, untuk anda fokus buat design size yang macam mana. Okay, untuk cetakan. So you kena tahulah, you nak buat design untuk jenis printing DTG ke, DTF ke, ataupun heat press ke, ataupun nak jenis yang full sublimation penuh tu. Okay. Okay, seterusnya. Okay, ini adalah contoh design tidak penuh. Okay. Print area ataupun design area adalah size A4 ataupun A3 ataupun A2. Okay. Okay, ini contoh katakan A3 size ni. Ini A3 size. Mungkin dekat yang dekat bahu ni, kiri kanan ni, mungkin dalam size F5 ke, okay? Ataupun F5 bagi 2 ke. Alright. So maksudnya kita akan susun design tu lah. Dia katakan kertas untuk printing tu, dia punya size A4. So kita akan susun design dalam tu lah. Berapa banyak boleh susun? Susun lah. Okay, kalau dia besar, mungkin satu je. Tapi kalau logo-logo, mungkin boleh susun banyak lah. Okay, dia akan susun atas kertas paper printing tu. Ataupun size dia kalau set up tu, sama ada A3 ke. Katakan ni kalau size A3, A3 lah. Tapi kiri kanan dia, mungkin kena buat lain punya document setup ataupun paper, size A4 je. Okay. Kita akan susun lah logo dalam size A4 tu. Okay, so ini contoh full size A3, maksudnya macam ni So ini cetakan-cetakan yang dibuatkan menggunakan DTF ataupun DTG size maksimum sebenarnya A2, tapi agak costing lah A2 tu tadi, dan nak kena ada mesin heat press dia yang size A2 pula, dan lagi mahal mesin dia normally kalau kita nak beli pun heat press punya mesin tu, penekan haba tu dalam A3 okey lah kan dalam harga dalam 1000 plus minus ada 1200, 1300 macam tu, sama ada auto ke manual ke tapi kalau A2 dah mahal lah pula kalau production you all memang rasanya nak output bercapability, nak output A2 okey lah ada market nak size A2 ke okey, ataupun ada bajet, ada modal ke untuk size A2 boleh lah tapi bermula kalau yang newbie tu tak payahlah dulu A2 beli yang A3 pun okey. A4 tu rugi, kecil sangat. Kalau setakat A4 tu 700, 800, kita tak boleh nak buat dia lebih sikit. Okey, baik kita invest terus daripada beli A4 700, 800 tambah sikit beli A3 je heat press tu boleh kita output A3. A3 ni okey lah lagi, cantik kan dekat baju tu tadi. Kalau print A4 ni kecil sangat. Okey so ini design yang tidak penuh lah contoh macam ni, sama ada design untuk belakang ke, okey. Macam untuk design depan ni dia bukanlah A3 dia mungkin dalam A4 ke A5 saja, so you kena susun lah design dalam tu. Macam ni mungkin boleh tarik A4 ke sorry A3 ke, okey.
Contoh, kucing ni saya nak letakkan dia dekat tengah. Faham untuk newbie? Ini draft design lah ni. Okay, kita buat draft design dulu. So sama ada size A4 ke A3 ke. Okay. Tengok balik size kalau kita nak tengok size besar mana sebenarnya. Ini tadi saya dah setting A3. So saya pastekan balik. Saya besarkan dia. So design ni saya besarkan dalam dokumen setup size A3. Okay. So ni A3 size ni yang putih ni. So kucing ni dekat sini. So mungkin ya kalau kosong-kosong lah kalau nak tambah design, tambahlah tulisan ke apa ke design dalam ni by file. Contohlah Ini saya demo contohkan kalau nak masukkan design dalam size A3. Okay. Ni yang putih ni kira macam dia punya paper lah ni. Ataupun dia kena setup dia. Okay. So inilah dia size yang kita akan buat design dalam size ni dan hantar dekat supplier ataupun kita print dalam size ni. Dalam ruang dokumen setup size A3 ni. Siap. Nanti dah print, terus ambil je and then press lah atas t-shirt. So you all yang penting buat design dalam size ni. Okay, so design itu part kreativiti lain Ini cerita pasal setting dulu. Nak buat design dalam size apa. Okay, so Ctrl C. Dia design Illustrator ni baik Illustrator ke, baik Photoshop ke, Ctrl C, Ctrl V adalah you punya mainan nanti copy paste. Lepas tu kecil besar ni. Inilah you all sepanjang buat design. Inilah yang you all akan usi bagi newbie So itulah dia gambaran untuk size A3. Okay, ini kita draft lah. Okay. Okay, so ini lepas ni setting dia sama ada you nak buat size A4, A3 ataupun A2, you buat dokumen setup dan buat design dalam tu. Save lah. Okay, nanti dah siap design, nanti transferkan macam ni je, copy paste untuk nak presentation untuk nak nampakkan draft, nak contoh design apa semua. Bila kita dah siapkan design dekat dalam dokumen setup ni tadi. Kita just copy je letak dekat dalam template. Okay, so template draft ni pun saya ada bagi kat anda So template draft ni kita boleh guna pakai lah berkali-kali untuk kita buat draft design Ada dalam template AI saya ada bagi kat you all template draft yang kosong je lah nanti you all masukkanlah design macam ni. Okay, so ini design, contoh design yang tidak penuh lah template draft ni saya ada bagi dekat you all. Nanti you all tengok balik dekat dalam email tu, boleh download lah boleh kita pakai. So boleh tukar-tukar color lah. Cikgu mohon pencerahan cikgu boleh? Boleh.
dalam template yang ni, yang A3 ni, Mhm. maknanya kalau yang kotak yang cikgu buat tu full A3 lah tu ya. Ni. Dia bukan template tadi yang baju yang template cikgu bagi tu. Okey, sekejap. Yang warna pink tu yang kiri sekali. Okey, A3 ni. Maksudnya itu saiz betul lah cikgu ya. Yes. Tapi yang kalau dalam ni yang saya bagi ni ini draft tak kisah, tak perlu pun sign betul ke tak betul. Okey, tak kalau kita nak tengok gambaran bila logo tu nanti ditampal kat baju macam adakah macam tu? Ah, dia macam ni lah nanti. Ni yang hijau ni. Okey, okey, okey. Ah, dia tak kisah, maksudnya kita japis saja dalam ni agak-agak lah. Tak ada masalah sebab printing bukan ikut yang dekat sini. Ini untuk visual je. Faham eh? Okey, 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 ya. Ah, bila melibatkan printing, dia akan ambil dekat sini. Inilah actualnya. Yang dalam putih ni. Okay, so lepas ni yang paling kepala dah tahu dah untuk nak print apa. You all kena tahu lah nak cetak jenis kategori printing apa, DTF ke DTG ke. Yang sekarang ni trend adalah DTG lah, DTG pula DTF lah. Okay, direct to film. Maksudnya direct tu dia ada dia punya kertas dia. Okay, bagi yang newbie, you tak payahlah stres-stres dulu nak beli mesin printing. Sibuk nak beli mesin printing. Asal nak buat t-shirt printing je sibuk nak beli mesin. Tak payah dulu, okay? Fokus dulu pada design. Fahamkan teknik-teknik design. Yang penting boleh hasilkan pelbagai creativity design. Itu paling penting dulu. Okay? Supaya anda tak stuck. Right? Sebab customer nak tengok design, bukan nak tengok mesin printing tu pun. Okay? So, you fokuskan kat sini. Alright? So, bila dah pandai design, hantar je dekat supplier. Okay, hantar kat supplier. Kalau ada bajet tu, kalau nak beli, belilah mesin heat press tu. Tak payah beli printing dulu, tak payah beli mesin printing. Beli heat press tu, pemanas haba tu yang size A3. Adakan benda tu dulu. Okay? Sorry, ada kelas. Heat press tu, yang pemanas tu. Beli yang itu dulu. Itu banyak je dekat Shopee pun ada. Okay? Banyak je dekat Shopee murah-murah. Okay? Tinggal lagi kalau dekat Shopee tu berhati-hatilah. Dapatkan the right seller lah. Maksudnya dia boleh support lah apa kita nak tanya apa semua. Nanti kan beli-beli kan tak dapat nak support. Susah pula kan. Dia heat press ni dia ada yang jenis manual. Itu panas jenis timing angkat sendirilah. Ataupun semi auto ataupun ada yang auto. Auto ni kita setting je dia punya timer dia, dia terus terangkat sendirilah lepas habis panas tu. Okay, contoh kalau katakan 10 minit ke, okay, setting 200 Celsius ke dia punya panas. Okay, so berbalik tadi, design you hantar je. Okay, yang sekarang ni trend paling mudah adalah menggunakan DTF printing. Okay, DTF printing lah. Sekarang ni banyak yang diorang beli mesin DTF printing yang harga yang ada belas ribu, ada puluh ribu tu. So kapasiti diorang laju lah. So you hantar je dekat diorang. Size A3 dalam RM8 ada, RM7 ada, RM10 ada. Okay. Okay, tak ada siapa yang tak dapat, saya ada bagi list supplier kan boleh contact supplier-supplier tu. Ada yang jenis buat DTF printing, ada yang buat sublimation printing contact. Mana nak dapat supplier tu, saya ada bagi list. Kalau tak ada, siapa yang tak dapat lagi boleh minta dengan saya, WhatsApp saya list supplier untuk DTF, untuk sublimation printing Silk screen sekarang ni sebab tu lah sorry lah ramai dah terlingkup tanya lah bukan yang tutup, ramai yang tutup untuk buat silk screen kan kalau dulu memang champion lah silk screen sekarang ni sebab DTF dah ada lepas ni teknologi apa pula tak tahulah ada. Okay, so tak kisahlah teknologi apa pun datang, once you dah tahu teknik design mudah untuk you all lah, itu je paling penting. Okay. Lepas ni tak tahu dah apa pula mesin yang paling mudah lah pula, paling murah. Okay. Ada orang fight-fight tu Cina-Cina punya industri kilang kat sana kan Uh, okay. So itu sedikit tentang untuk design yang saiz tidak penuh. Okay. Seterusnya design penuh. Boleh faham tak yang setakat ni untuk design yang tidak penuh ni? Okay, faham. Alhamdulillah. Okay, design penuh. Ni design penuh ni yang penuh gambar The whole body baju tu
tapi kiri, kanan, depan, dekat mana angle pun ada design, tu design penuh lah. So biasanya ini menggunakan sublimation printing lah, yang full punya, skala besar punya sublimation. Okay. So ini kalau nak on 50,000, 100,000 lah. Okay. Dalam kategori ni, skala besar ni lah. Kalau bawah 50,000 ni tak suggest lah. Nanti kan berisiko. Kecuali betul-betul kuat lah dia punya pengurusan you all. Sebab dia punya production ni tu dah macam-macam. Mesin bukan mesin printing aja. Dia punya heat press, mesin press dia pun dah besar juga. Okay. Size design penuh ni biasanya akan menggunakan template. Okay. Template yang diberikan lah. Alright. Biasa template printing ni anda dapat daripada supplier lah. Okay. Saya pun ada bagi template printing ni. Kalau boleh pakai, boleh je. Kadang kalau jenis supplier tu nak pakai dia punya, tak apalah, pakai dia punya. Okay. Kadang-kadang ada orang nak susun lah. Nak susun dia punya material tu, size ni dekat dalam dia punya material. Itu yang kadang-kadang ada perbezaan sikit. Dia nak jimat space dekat dia punya material susunan. Itu yang kadang-kadang kena pakai dia punya ke. Okay. Contoh Contoh kalau yang ini. Sekejap ya. Round neck. Ini dia Biasanya sublimation ni dia memang bukan draft punya design template. Dia memang actual size punya template lah. So yang apa yang saya ada bagi kat you all tu memang actual. So you kena masukkan design ni, actual design dalam template ni. Okay. Yang saya bagi tu dia ada guide sekali lah. Dia punya untuk nak marking logo punya position kiri kanan. Okay. Tapi nanti bila untuk nak printing nanti lain-lain ni dah tak ada lah. Ini untuk sebagai guideline saja. Okay. Untuk punya position logo yang cantik, ini dia punya paras dia. Okay. Ini dia punya center. Kalau boleh jangan lebih pada bawah ni. Okay. Kalau nak buat tulisan kat bawah pun ada sebagai guideline dia. Supaya tak adalah sampai ke tepi. Okay. You kena masukkan dalam area ni lah. Dia punya design. Sublimation. Okey, saya tunjukkan contoh. Maksudnya, ini design JC yang kita akan buat sublimation printing. Okey, ini mockup ni, mockup yang dah siap. Okey, mockup ni kena buat dalam Photoshop lah. So, you all kena buat draft dulu. Draft ni nanti kena copy. So, dalam benda-benda ni semua saya dah ada explain dalam video tutorial. Okey, saya tunjukkan contoh. Ketika daripada draft design ni, you all kena ada draft ni. Okey, sebelum apa-apa buat design, kena kumpulkan dalam draft. Tinggal lagi bila dah kita buat draft, tak kisahlah you all sama ada new designer ke, designer yang lama ke, okay, outside designer ke, okay. So, cara yang proper adalah you all kena buat draft dulu, okay. Betul lebih baik lah. Kumpulkan dalam draft punya area ni, apa-apa design, dia punya logo, dia punya tulisan, logo-logo yang ada masukkan, okay. Kita kena background, saya Ctrl C. Ini saya nak masukkan design ke dalam full sublimation. Ini design penuh lah ni. Okay.
Alamak. Ini saya masukkan background dulu. Ini full sublimation punya printing ataupun sama ada kita nak buat design yang jenis JC ke, okay? Ataupun design yang penuh ke. Saya send to back. Arrange, send to back. Okay. Nampak sudah ada punya guideline dia. Kita kena tarik lebihkan daripada outline hitam tu. Okay? Dia punya frame tu. So, apa kita kena buat adalah clipping mask. Sepanjang dalam video tutorial tu, clipping mask adalah benda yang wajib you kena touch untuk nak masuk buat sepanjang buat design. Okay? Nanti balik tengok balik video-video tu macam mana nak buat clipping mask. Dalam ebook pun ada dekat page belakang cara nak buat clipping mask. So, saya select untuk nak buat clipping mask ni, saya ulang, kena select object dengan outline tu. Okay? So, saya select dua ni, bagi kena dua-dua ni. So, maksudnya, objek background tu dengan outline tu je yang kena. Yang lain jangan kenakan lah, kita select. Okay? Lepas tu, right click. Nampak? Dia ada keluar make clipping mask. Kalau tak ada tu, tak boleh lah tu. So, ada something wrong yang you all tak betul-betul select lah. Itu je. Kalau you nak buat make clipping mask, kalau tak boleh, maksudnya, ada something wrong lah tu. Yang you all select tak betul. Itu je. Okay, kena check balik select tu. Make clipping mask. Nampak? Tada. Dah siap dah. Kita masuk dalam size background tu tadi. Dia dah clipping mask dah. Okay. So, saya parking logo pula. Cikgu nak tanya. Ya. Yang merah tu tempat jahit ke? Betul. Merah tu sebagai guideline tempat jahit lah. Kita boleh letak lebih, tapi biasanya kalau tulisan, jangan lebih daripada line merah tu. Kalau design background tak apa, macam ni kan. Saya lebihkan tak ada masalah. Tapi melibatkan tulisan-tulisan penting, logo, perkataan, janganlah sampai terpotong. Unless kalau memang you all nak design tu memang langgar je. Okay. Okay, so sekarang ni saya masukkan logo. Ctrl C. Dia copy paste saja Ctrl V. Okey. Okey, so saya besarkan sikit. Adjust lah Kena adjust balik. Kita memang kena adjust manual dalam ni. Susun balik betul-betul So saya ada nampak ada dia punya ni guideline logo tu tadi. Zoom kan je, kecil besar tak apa, tak ada hal. Memang itulah you punya sepanjang buat design, itulah you punya kerja. Kecil besar, sekejap kecil, sekejap besar, sekejap zoom out, sekejap zoom in, sekejap copy, sekejap paste. Itulah you punya kerja sepanjang design. Okay? Nak kecil besar sekata ni, kena tekan shift Maksudnya kalau you tarik dekat bucu ni besar, tapi tak tekan shift, nanti dia jadi penyek tau. Okay? So kalau nak jadikan dia sekata, saya Ctrl Z balik, undo. Masa saya nak tarik, saya pergi marking dekat ujung ni, saya nak tarik, saya tekan shift, keyboard tu, tangan kiri saya, jari saya tekan shift, and then saya tarik. So dia akan jadi samalah. Besar, tinggian dia proportionate lah. Okay. Settle logo. And then saya ambil perkataan. Ctrl C. Ctrl V. Ini you all adjust lah
You dah tahu dah. Sebab jangan lebih pada kiri kanan ni. Dekat logo kan. Logo ni dia punya maksimum lah ni kiri kanan dia. Okay. Kalau nak letak tulisan. Unless macam saya cakap tadi, memang you all nak design tu tadi memang kau punya apa ni free style. Okay. Tapi biasa kalau macam JC ni dia ada ikut dia punya apa ni position juga. Kalau JC lah melibatkan saiz tak ada besar sangat ke, okay? Perkataan tu sangatlah besar sangat ke, ngam-ngam just nice, macam tu. Okay, so nampak ini dia punya cara masukkan. Okay, kalau complicated design, complicated lah kena susun. Okay, biasa kalau JC ni senang je. Maksudnya JC ni dia punya background aja yang complicated, tapi kita dah groupkan dah. Okay, macam ni kan design lah. Design untuk background JC ni memang dah siap-siap dah. Kita Ctrl C je. Dan kita buat masuk lah dekat kita punya template. Mana kita susun lah. Tapi kalau macam jenis baju-baju yang kalau kata untuk nak game ke apa lagi yang bukan melibatkan JC kan. Kalau macam katakan sport ke motorsport ke nak buat jenis motor ride ke so design-design ni kan macam-macam. So itu you kena be careful lah. Kita mas. Okey, ini bahagian belakang. So susun lah. Bahagian belakang apa dia tulis? Okey, nama dengan nombor. Ctrl C. Dekat tak? Ada. Okey. Okey, siap baju JC. Tinggal lagi kalau design complicated tu kena susun betul-betul lah. Okey. Kalau yang macam ni, kalau kita nak colorkan dia, ataupun kita nak masukkan color kan. Ini kalau color flat lah. Okey. Ini color flatnya. Unless you pun boleh buat clipping mask juga. Okey. See. So kalau untuk nak masuk flat color tak payahlah clipping mask just boleh select color je. Right click, make clipping mask. So ini ada beza satu lengan yang menggunakan background ni juga color ni, ataupun satu lagi color flat aja, dia tak menggunakan color background tu. Okey. Kalau jadi nanti dia jadi macam ni lah. Kalau katakan kita nak dia punya lengan tu color purple ke, and then dia punya collar katakan warna merah. Okey. So dia collar dia dah ada pula dia punya ni biasanya collar dia flat je lah. Itu dia. So kita akan warnakan dia punya collar, masukkan background, and then dia punya lengan baju so dia ada size nanti you tengoklah dekat template yang saya bagi tu ada XL, L, based on template tu tadi. Ini contoh yang kalau dah siap, okey, dengan mockup macam ni lah, okey, dia punya bentuk dia. Okey, so ini yang saya bagi tahu kalau design tu, design cetakan penuh. Okay, so far itu je yang you all kena
faham untuk mudahkan you all buat design. Dia punya hala tuju untuk nak buat design. Okay. Dia nak buat printing apa? Sublimation ke? Ataupun jenis DTF ke? Ataupun DTG. So, terus saja gunakan template. Okay. Okay. So, insyaAllah, inilah topik yang kita belajar hari ini. So, ada apa-apa pertanyaan tak? Saya ada soalan, Cikgu. Ya, silakan. Okey, saya nak tanya, kalau macam untuk yang DTF tu, Okay. macam mana kita nak align design tu letak kat atas baju tu supaya tak ada sengit, tak ada, macam contoh nak buat logo kan, kita nak letak kat dada. Jadi dia ada tak jarak-jarak dia yang sepatut kita ikut? Oh, okay. Dia ada dia punya. Kalau you tengok dekat Shopee, dia ada dia punya pembaris khas tau, bawah collar. Bawah collar dekat sini ni. Dia curve lah. Dia ada pembaris dia. Pernah tengok gambar dia tu? Itu salah satu untuk kita marking lah. Oh. Pakai yang tu. Lagi satu, ada juga dia orang pakai laser tau. So kita kena kreatif, alat apa yang boleh centralizekan kita untuk letakkan DTF ni. Maksudnya dia tak ada dia punya template lah yang untuk size ikut size lah. Contoh nak buat baju size SL kan. Kita nak buat tu kena pakai design tu berapa ukuran dia yang sesuai dengan size baju tu. Dia tak ada lah. Maksudnya sebab kita based on guna A3 tu tadi. Kalau macam 4SL pun sesuai juga A3? Yes. Okay. Sebab itulah dia kita punya material kita dan costing size kita. Kalau you lebih nanti kan dah costing lain pula. Yalah. Memang design standard size tu je. Tak kisahlah baju tu 4XL ke 5XL ke, memang itulah kita pakai A3 punya paper. Okay, faham. Kecuali kalau you pakai A2 lah semua production. Itu besar lagi lah kan. Itu besar lagi, costing dah lain pula kan. Invest Betul. machine pun dah cost lain pula. Pakai A3 pun okey. Okey, lain-lain ada apa-apa pertanyaan yang terutama yang newbie? Once you pandai buat design ni, you all out of box luaskan lagi you all punya creativity, you all punya thinking. Kadang ada certain bila you nak belajar design t-shirt, you nak buat printing t-shirt, you nak jual t-shirt. Lepas tu you pergi tengok, takut orang jual t-shirt banyak. Betul tak? Tapi sedangkan industri fashion ni memang itulah dia evergreen sepanjang zaman. Okay. Nike, Adidas, nampak tak? Tak adalah complicated sangat pun design dia, simple je. Bila dia dah ada brand tu tadi. Okay. Tapi macam kita boleh buat kita punya creativity kita. Okay. You punya idea dengan saya punya idea tak sama. Kecuali you tiru lah. Okay. Tiru ni satu industri yang kita tak boleh nak buat apa. Semua orang boleh copyright. Nak kalau China kan. Dia tirunya design orang Malaysia buat, dia buat dekat sana. Orang Cina sendiri dia copy. So kita tak boleh buat apa benda tu. Okay. Tapi kalau you all boleh buat design punya creativity you all ada you punya market sendiri, boleh buat, go ahead je, jual. Okay. Dan sikit-sikit lah, kalau you rasa you boleh jual sampai ke overseas pun, okay juga kan. Okay. Kalau tak nak jual dalam market Malaysia je. Contoh, you all ada yang jenis kaki silat. Okay. Buatlah design-design jenis silat. Contoh style-style macam kan, yang filem apa ni? Filem apa yang meletup bau-bau ni kan, jenis mak kilau punya style bersilat ke apa ke macam tu. So keluarkan lah design-design kreatif. So ada je follower dia. Ramai je follower yang jenis silat ni. Kan kalau design tu cantik, orang akan beli. Ataupun you punya design bola kan, different pada yang lain ke. Okay. Dan tak sepertinya t-shirt. Okay. Once you dah pandai buat design ni, boleh output je produk lain. Paling mudah pun mungkin kitchen ke. Okay. Design bertukar-tukar kan. Trend. Okay. So itu sedikit lah contoh. Topik nanti yang risau ada banyak lagi, nanti saya akan InsyaAllah saya akan bagi tahu aja untuk
next punya topik nanti. Okey, ada lagi lain-lain soalan yang newbie? Sementara ada ni, senang sikit. Saya boleh tunjuk demo ke. Ada masa lagi ni. Apa lagi yang tinggal lagi kalau yang masuk seluruh IT ni mungkin memang betul merangkak sikit lah tapi cubalah godek je dekat Illustrator ni. Dia macam PowerPoint, macam Word juga. Okey, nak buat teks, itulah dia. Kalau nak masukkan warna, itulah dia. Okey. Yang penting dia punya control dia adalah arrow hitam Pergerakan semua ni dalam AI ni, dia punya main control dia adalah dekat arrow hitam. Kalau nak gerakkan apa-apa pun adalah dekat arrow hitam. Okey. Itu dia punya main control dia. Illustrator ni mungkin dia akan, yalah, software ni kan biasa akan ada update ataupun yang latest version. Okey. Sekarang ni mungkin CC 21, 22, tiga dah sampai 25, 26. Okey. Dia akan bertukar-tukar sikit lah. Tapi tools dia sama je. Tinggal lagi interface tu mungkin bertukar sikit, position tool tu bertukar sikit dan juga penambah-penambahan. Okey. So, dia punya tool asas sama je. So, yang boleh guna macam biasa je pun. Okey. Yang penting kita nak guna tool asas tu. Itu paling penting. Okey. Sebab nak buat design t-shirt ni, itu pergerakan dia pun. Masukkan tag, masukkan warna, nak buat outline. Okey. Tool asas tu lah. Okey. Yang you all kena sentiasa praktis kan. InsyaAllah. Saya berani jamin sebenarnya. Sebab ramai susunan saya yang memang from zero. Okey. Tak kisahlah umur dia 50. Okey. Ataupun umur budak sekolah. InsyaAllah. Kalau dia praktiskan, okey, akan boleh buat design juga. Tak ada apa-apa pertanyaan ke? Kalau tak ada, kita boleh tamatkan kot kita punya sesi kelas ni. Design yang cantik-cantik ni saya dah ada terangkan nak dapatkan kat mana? Dekat dalam free pick. Okey, praktiskan dulu cara macam tu. Okey. Gunakan free pick tu, ambil design cantik-cantik kat sana, boleh edit semua Okey guys, tak ada soalan Kalau tak ada, kita boleh tamatkan kelas kita hari ni ke? Okay, tak ada soalan. Ada Baik, terima kasih cikgu. Okey, terima kasih semua yang join kelas hari ni. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi nanti next kelas Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu.